Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta akhratani wa ala abduka wa ala ahlika wa alikum astaghfiruka min syarri ma Bulaka bi ni'matika la yabu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut Raf Academy, para skuad menaja umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni dapat kita lagi sekali berkumpul bersama-sama dalam siri munajat umat. Alhamdulillah, kita akan mulakan dengan bikirati suratul Fatihah, Suratul Baqarah 285, 286, kemudian Suratul Kahfi 1-10, dan kita akan tutup dengan bikirat Suratul Fatihah 7 kiraat, 14 riwayat fi kulli hajat, insya-Allah. Jadi jemaah sekalian, bantu sebarkan lagi di jemaah kita di TT, alhamdulillah, bantu tekan share, dan di FB alhamdulillah bantu tekan kita sebarkan, sebab ada lagi kawan-kawan kita, sahabat kita yang tak dapat mungkin tak dapat notification, jadi bantu tag ataupun share biar ramai lagi yang boleh mendapat manfaatnya, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah, dan terus dengan bikiratul suratul Baqarah 285, 286, dan terus dengan suratul Kahfi 1-10. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah sekalian, insyaAllah kita teruskan dengan munajat umat bi qiraati sab'ah qiraah dengan bacaan 7 qiraat 4 riwayat insyaAllah fi kulli hajat. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. InsyaAllah jemaah sekalian kita teruskan dengan munajat umat dengan bacaan Al-Fatihah 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة yang khusus apa semua jemaahnya daripada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami ya akhirat ya Allah ya نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا مسؤول جماعة يا نسألك أن يا الله في كل حاجة يا أرحم حيك يا حي نسألك أن يا الله خصوصا يا الله خصوصا يا رحمة يا رحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai sudah majlis kita munajat umat dengan kita mulakan tadi Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah 285 26. Kemudian kita meneruskan surah Al-Kahfi 1-10, kemudian kita akhiri dengan munajat umat insya-Allah. Mudah-mudahan dia memberi satu keyakinan yang bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah dengan apa yang telah kita takdirkan, kita usahakan ini mas sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Baik mas sekalian, untuk itu untuk malam ni sebelum saya akhiri, kita biawak sikit. InsyaAllah saya nak menyentuh satu ada soalan yang bertanya saya lah, tapi saya jawab di sini agar dapat manfaat. Baik, kita masih membincangkan tentang af'alul ibad, perlakuan usaha dan hasil. Af'alul ibad ni af'al perbuatan hamba dan bagaimana kaitan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, yang pertama kita kena faham bahawasanya semua yang ada wa ilaina turja'un. Wa ilaina turja'un, semua yang akan kembali kepada Allah. Satu, lahu mulkus samawati wal ardh, hanya kepada Allah semua. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Semua bermaksud tak ada soalan, tak ada lagi persoalan yang dia akan cakap macam ni, adakah ini tidak ada dalam aturan Allah? Dia tidak boleh dimasukkan. Semua kena ada dalam aturan, semua di dalam aturan Allah. Aturan Allah dan ciptaan Allah, semua ciptaan. Okey, jadi semua dalam ciptaan Allah. Ini usaha tidak menentukan hasil, namun hasil itu ditentukan oleh Allah. Juga Allah akan ambil kira usaha yang kita lakukan juga, tapi itu adalah di sisi Allah, bukan kita yang menentukan hasil. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan pada hasil. Allah mencipta perbuatan kita, lalu kita pun melakukan mengikut apa yang telah digaris pandukan. Kita tak boleh lawan, kita boleh tukar sunatullah yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Dah tetap dah, takkan boleh berubah.
Jadi Allah bagi kita akal untuk kita berfikir. Berfikir sambil kita merenung kebesaran Allah, berfikir, berzikir. Jadi makna kata semua di dalam ciptaan, semuanya di dalam ketentuan Allah. Semuanya, tak ada yang terkecuali. Tidak ada tidak, mesti di dalam ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hanya memulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ jelas, tak ada istilah. Sebab soalannya, adakah isteri dia dapat duit pada suami, dia tak bekerja, dia bekerja secara umum. Adakah bila isteri tak dapat duit oleh suami, dia guna saluran lain, bekerja ke apa, adakah itu tidak ada dalam ketentuan Allah ataupun ianya itu sebagai wanita menukar arus? Okay. Jadi soalannya pertama, yang pertama kita kena faham bahawasanya semua hasilan perlakuan itu semua ciptaan. Bila kata ciptaan, tidak mesti dalam ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Jadi yang kedua, dari konteks rezeki datang ni adalah dengan tidak disangka-sangka. Jadi boleh jadi melalui suami kita, boleh jadi melalui duit, rezeki lah rupa bentuk duit lah. Boleh jadi melalui suami, boleh jadi melalui, ialah 1001 jalan yang mas sekalian. Jadi kita tak boleh nak tetapkan cara macam ni begini, tak boleh. Jadi kita bukan menetapkan cara inilah pasti jadi. Dah ada cara lain, banyak cara. Jadi ada 1001 cara. Bila soal rezeki, ianya adalah rahsia Allah Ta'ala. Ianya adalah urusan Allah Ta'ala. Dan bila Allah yang menguruskan, Allah yang menentukan, maka kita melakukan. Kita hanya lakukan. Dan jangan memikirkan apa hasil, adakah kita ni duduk di dalam ketentuan atau tidak. Tidak, semua di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Tak ada istilah kita menentukan. Nanti kata jelas. Semua di dalam ketentuan Allah. Apa yang Allah? Apa ketentuan Allah? Itulah sunatullah, hukum hakam. Semua telah Allah tetapkan, Allah telah tentukan. Dan Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita dalam rupa bentuk, Allah nak lihat hidup dan mati itu ujian, ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa yang terbaik amalan. Orang terbaik amalan ni adalah amalannya itu disandarkan dengan akidah yang benar. Disandarkan kepada Allah setiap masa. Sebab tiada makhluk ni dia tidak boleh berdiri sendiri. Yang boleh independen, istighna, itu adalah hanya saja Allah. Yang muta'ala binafsi. Jadi sinar jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kat situ kita jelas dan kita perhalusi dengan sebenar-benar. Lalu usaha yang kita lakukan itu jangan sampai menentukan. Kalau saya tak usaha tak jadi, tak boleh. Memang asbab bagi jadi itu Allah melalui usaha yang kita lakukan. Namun kita tidak menetapkan. Menetapkan. Jadi mana kata kita ini melakukan dengan rela lah. Itu datang dengan sahaja aku tu, kalau ibadat kita buat dengan rela tanpa kita berfikir-fikir tentang adakah ini aku buat ini, apa hasilnya. Walhal Allah telah janjikan hasil pada setiap kebaikan itu pahala. Sudah ada lah janjinya. Sudah ada lah. Baik. Tinggal lagi kita nak yakin tentang Allah. Bagaimana Allah SWT menzahirkan kekuasaannya. Itu kita kena beriman lah dengan kekuasaan Allah SWT itu. Maka Allah akan zahirkan tanda-tanda kekuasaannya. Dan memang perkara-perkara ini memang banyaknya lebih kepada afala yatafakkarun. Engkau tidak memikirkan, engkau tidak berfikir. Memang Allah bagi akal untuk kita berfikir dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kaedah. Jadi mana kata kita melakukan berserta. Tak boleh kita melakukan sendiri, tak boleh. Kita melakukan dengan berserta pertolongan Allah. Mana kita tidak independen sendiri, sekalian. Nah, usaha kita jangan sampai menampakkan hasil. Allah telah tetapkan, tentukan setiap usaha yang baik pasti berhasil. Hasil bagaimana? Serah pada Allah. Bukan kita yang menentukan. Hasil pada suatu perkara sudah pasti di dalam ketentuan Allah. Ketetapan Allah. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okay.
Akhirnya kita akan berharap kepada Allah. Kita berharap pada usaha itu. Kita berharap pada Allah menjadikan usaha itu. Kita tetap berusaha. Kita tak boleh tidak. Kita tidak boleh rasa macam malaslah, tak maulah. Tidak boleh. Sebab usaha itu sebagai satu ketentuan, ketetapan yang telah Allah takdirkan kita untuk berusaha, tapi tidak menentukan hasil. Hasil yang kita lakukan itu adalah kurniaan Allah SWT. Jadi sebab itu sepanjang kita berusaha, orang yang beriman, hati yang terang, hati yang lapang, dia tetap tidak boleh tidak mesti berharap dengan pertolongan Allah. Dan mesti kita akan melihat bahawa hanya sahaja Allah Ta'ala sahajalah yang boleh menentukan, memberikan hasil bagi setiap usaha yang kita lakukan. Maka sekiranya usaha yang kita lakukan itu berhasil, maka hasil itu adalah ketentuan Allah. Hasil daripada usaha itulah ketentuan dan kekuasaan. Dan Allah SWT dalam mengatur hamba-hambanya ini, itu adalah ilmu Allah. Sebab tu kita belajar sebelum dalam sifat 20 wahdaniyah. Wahdaniyah ini maksud tidak perlu siapa-siapa. Asa. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu. Setakat mana kita buat, setakat itu saja. Maka kita berjalanlah bersama takdirnya. Tidak perlu lagi berfikir-fikir apa yang terjadi. Bila macam tu, bila kita tak berfikir tentang apa kesan ujung, kita tak tahu, maka di situ ada satu kaedah. Ada satu kaedah. Allah suruh apa? Allah suruh kita jangan bersangka-sangka. Surah Al-An'am 116. Kita tak tahu hasil apa. Contoh, kita tak ada duit, matilah aku. Betul ke mati? Kita tak tahu. Ataupun kita buat itu, ni mesti jadi ni. Kita pun tak tahu. Okay, bila tak tahu, adakah kita akan keluar daripada ikhtiar? Tidak boleh. Sebab ikhtiar itu makhluk. Allah dah ciptakan ikhtiar untuk makhluk, untuk manusia. Lalu kita kena duduk dalam ikhtiar itu. Okey, baik. Bila kita melakukan jemaah sekalian, bila kita tak tahu apa hasil, maka apa yang patut kita buat? Bersangka baik dengan Allah. Husnuzan. Sangka yang terbaik. Semua yang terbaik, mesti yang daripada Allah, mesti yang terbaik. Wa imma berlaku nanti pun di mata kita, mungkin kita nampak buruk, tapi namun di situ ada hikmahnya. Ada kebaikannya. Ada cerita jemaah sekalian. Bagaimana pula bagi mereka yang tak bekerja, Ustaz? Tetap ada rezeki sebab datang dari perbuatan. Ini yang milik Azhara ni yang nampak. Yang ni kita kadang-kadang terkhilaf, tak nampak. Kita ingat bekerja tu. Walhal rezeki datang itu dengan kurniaan Allah melalui apa? Apa saja usaha yang manusia lakukan. Apa saja. Contoh, tak bekerja tetapi dia berusaha juga. Buat kerja rumah, baca Quran, solat. Itu usaha. Usaha itu semuanya itu. Macam isteri lah, isteri rumah. Dia bukan tak bekerja, sebenarnya dia bekerja. Cuma kita tak nampak. Kita tak nampak kerja seperti bagaimana kerja yang kita faham keluar, masuk OP Pashkat. Ataupun pakai tamprin ke apa. Tak je mas sekalian. Hasil itu tidak terikat dengan usaha. Dia tak terikat. Hasil itu adalah kurniaannya melalui usaha hamba-hambanya. Melalui ini bermaksud ada asbabnya, Allah yang kira. Allah yang menentukan kadar usahanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah yang menentukan kiraan, bukan kita yang menentukan usaha banyak dapat banyak. Tak. Usaha banyak tapi dapat sikit. Kenapa usaha banyak dapat sikit? Allah yang menentukan kiraan tu, bukan kita. Jadi usaha tu pula jangan nampak pergi office, bawa barang, bawa dapat duit. Dah. Usaha tu adalah dengan cara dia buat kerja. Dia buat kerja apa sajalah. Asal manusia tu bergerak, berusaha, usaha dalam konteks af'al, apa-apa af'al. Malah af'al yang tertinggi itu adalah ibadat. Solat. Solat itu adalah kerja. Solat tu kerja. Ulang alik masjid tu kerja. Pergi kerja tu kerja. Makan pun kerja, tidur pun kerja. Af'al, semua af'al. Af'alul ibad dipanggil. Semua dibawa af'alul ibad. Maka af'alul ibad ini, maka ada yang dinamakan bahawa wasilah kepada
rezeki. Maka rezeki datang dengan 1001 cara lah. Sebab tu rezeki tidak terikat dengan usaha. Kerana rezeki itu milik Yang Maha Esa. Manusia berusaha. Bekerjalah, buatlah afal apa saja. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mana kata kesimpulan kita, ini satu kelebihan maksudnya kalau kita lihat. Kalaulah usaha tu, kalaulah usaha itu langsung terus pada hasil, bagaimana yang lemah? Bagaimana yang budak-budak? Kanak-kanak, dia pun tak ada usaha lagi. Macam contoh di Gaza, di Palestin ni, tengah buat fundraising di TT ni. Sampai ke sekarang, kalau ikutkan, dia pun tak makan, dia pun ni macam mana ustaz, kita usaha bantu. Mereka sedang lemah, tapi tengok. Satu dunia Allah gerakkan pertolongan. Kita, wallahi jemaah sekalian, takkan tidak ada pertolongan. Mesti ada. Sebab apa? Usaha tidak disandarkan kepada kerja mereka tu perangkap. Kita yang sedang buat fundraising sekarang, cepat jom tolong tu. Mereka tak boleh buat apa. Sebab tu kalau kita faham, bersyukurnya kita, syukurnya usaha ini tidak sandar. Bayangkan yang lemah, anak kita lemah, orang sakit, macam mana hasil dia? Mesti akan macam, habislah, matilah dia. Kan? Sebab itu Allah tentukan, Allah yang tetapkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau rezeki ditutup sebab sihir tu macam mana Ustaz? Rezeki takkan ditutup sebenarnya. Rezeki takkan ditutup. Yang buka pun tutup, yang sempit, yang melapangkan tetap Allah. Yang melapangkan dan menyempitkan itu tetap Allah. Cuma kita nampak tertutup sebab sihir. Itu adalah takdir. Allah uji sihir itu buruk. Itu dipanggil ujian buruk. Bisyarri wal khair. Sebab apa? Kita nampak macam kita tak fokus. Allah takdirkan sihir itu datang. Kita pun terkesan dengan sihir. Maka kita pun tak fokus. Sebenarnya bukan rezeki itu tutup. Rezeki tutup ni sebab maksiat. Kita buat maksiat, dia jadi sempit. Itu Allah takdirkan. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan. Allah kata. Sempit dan lapang. Jadi, kita bercakap bahawa rezeki tutup sebab sihir itu kita yang cakap. Tapi hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Tidak begitu. Sebab tu dalam peribahasa hakikat kehidupan, saya katakan jangan sebut tak ada rezeki. Sebut tak ada duit. Rezeki tetap ada. Hakikat ada. Dulu, kini dan selama-lamanya. Macam tu je mas sekalian. Maka, macam mana pun keadaan makhluk itu, dia tetap akan melakukan perbuatan. Tetap. Sebab Allah dah takdirkan taklif untuk dia bekerja, berusaha buat. Tapi tetap dalam rezeki itu Allah yang tentukan. Sebab apa? Sebab kalau rezeki itu lepas kepada makhluk, habis. Jadi macam dia sihir tadi. Dia sihir seorang sihir ni, sekiranya baik buruk tu ada pada makhluk, yakni buruk baik itu Allah serah pada makhluk, Jahannam ni mas sekalian. Contoh bila jahat tu ada pada makhluk. Dia tengok orang tu, oh geram tu, kita sihir bagi mati. Mati kawan tu, betul tidak? Tapi Allah yang pegang, Allah yang jaga. Baik buruk Allah jaga. Maka si pelaku buruk tadi, yang Allah ciptakan pelaku buruk, kalau sebut tak ada duit, nanti takut betul tak duit. Tak ada duit memang tak ada. Ini lagi masuk balik mengaji tauhid dengan hakikat kehidupan. Duit memang tak ada. Tak ada takut-takut. Sebenarnya dia tak sebut tak ada duit, dia sebut tak ada rezeki. Itu masin mulut tu. Jarang orang sebut tak ada duit. Tapi orang sanggup sebut tak ada rezeki. Sebut tak ada rezeki 40 kali tu jadi tu. Orang tak nak sebut tak ada rezeki. Tak ada duit. Orang sebut tak ada rezeki. Sebab tak ada duit ni bukan kata nanti takut tak ada duit, nanti malu air muka. Orang lebih takut nak jaga air muka. Sebab tak ada duit, malu sebut. Biar sebut tak ada rezeki. Tapi biasa kalau pergi bank, sebut juga tak ada duit. Orang tak ada sebut tak ada rezeki pula. Kalau pergi bank, kan, kita nak buat financial ke Nora Property kan, nak buat submit, nak buat facility rumah ke nak beli kan. Takkanlah kita kata, tuan, saya tak ada rezeki lah. Awak nak buat pinjaman apa? Saya buat pinjaman rezeki. Pegawai bank kata, kamu gila kamu apa? Mana rezeki boleh pinjam? Sini tak ada bagi rezeki. Pegawai bank pun tahu. Saya tak ada duit nak beli rumah cash. Saya kena buat loan sebagai contoh. Begitu. Tak ada duit. Tak ada duit lah. Ada duit? Ada lah. Tak ada. Tak ada.
Hakikatnya rezeki tetap ada. Rezeki yang menjaga duit, bukan duit yang menjaga rezeki. Ramai orang sibuk jaga duit, tidak menjaga rezeki. Walau jaga rezeki itu yang tuntutannya Nabi kata, fazilah yahfazka. Allah jaga rezeki. Haknya, tapi Allah suruh kita menjaga tuntutannya. Fazilah yahfazka. Jaga rezeki, jaga keberkatan. Jaga segala apa hukum hakam yang Allah telah taklif ke atas kita. Jaga, macam contoh tadi, usaha tadi. Jaga apa yang kita buat. Jangan mencontoh seluruh rumah. Oh, aku tak ada kerja, duduk rumah, tak ada duit aku. Lah, jemaah sekalian, duit tetap ada bagi yang mana telah Allah tetapkan. Orang bank pun tak ada duit. Syekh Bizam dah tahu, tak apa kan. Jadi, kita kena faham. Jadi, kita simpulkan malam ni, jangan lagi ada timbul persoalan, adakah ini ada dalam ketentuan? Adakah ini kita menentukan? Tidak. Semuanya di dalam ketentuan Allah. Tidak ada terjadi, tidak ada satu pun berlaku yang tidak ada dalam ketentuan Allah. Semuanya Allah menentukan. Okey, baik. Bila begitu, kita selamat. Sebab apa kita selamat? Sebab ketentuan itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Makhluk ni kan lupa, alpa, leka, mati, lemah. Kalau manusia yang menentukan, habis kita, mati kita. Kalau yang jahat tadi, dia buat, aku nak sihir dia ni, aku nak bagi mati. Kalaulah bagi mati itu Allah serahkan pada makhluk untuk memberi kesan pada perbuatan, Jahanam hidup ni mas sekalian. Sebab tu kesan pada perbuatan Allah pegang. Sebab tu datang yakin pada kita. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Ni, datanglah sihir macam mana pun. Nah, mati bukan pada tangan makhluk. Mati itu ajal di sisi Allah. Maka kita yakin. Itu satu. Bila mati itu di sisi Allah, jangan buat benda yang Allah telah tetapkan ada darar. Contoh, macam tu pula. Contoh, pisau. Tikam kat sini, Allah telah tetapkan mati. Jangan buat. Sebab itu Allah telah tetapkan. Jangan buat benda yang Allah telah sunatullah, Allah telah tetapkan. Jatuh bangunan, terjun, pam, mati. Jangan buat, dipanggil darar syar'iyah, yang nampak. Bawa motor lalu laju, silok. Dia kata, tak mati punya. Mati tu di sisi Allah. Memanglah, tapi Allah telah tetapkan syariatnya, perbuatan makhluk. Bila kamu buat benda-benda yang berbahaya, malah berdosa. Kerana itu boleh membahayakan nyawa kamu. Jangan buat. Itu benda-benda syariah. Syarak ni, syarat. Syariat ni jangan dicuba-cuba lah. Ini ambil pisau. Ini mudarat di sisi Allah. Potong tangan tu. Putih lah tuan-tuan. Mereka dia baca mantra apa-apa kan. Baca mantra menurun apa-apa, tak putih. Letak tangan jin punya. Padahal tak putih. Tangan jin tu yang putih. Syariat memanglah macam itu. Maka kita duduk dalam ketetapan Allah. Itu dalam ketetapan Allah. Maksud kata yang syarak, yang jelas. Walaupun kita faham contoh mudarat di sisi Allah. Baik la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'. Tak ada satu pun boleh bagi mudarat langit dan bumi melainkan Allah. Okey, itu satu. Sebab tu ini kefahaman yang satu bermaksud bila makhluk tidak boleh memberikan kesan ending ataupun tidak boleh mencipta hasil perbuatan, maka sebenarnya Allah dah menjaga. Allah dah menjaga makhluk. Sebab itu datangnya benda-benda sebab tu Allah kata jangan takut. Jangan takut. Kita berlindung dengan Allah. Okey. Tetap akidah kita kat situ. I'tiqad tidak memberi bekas apapun. Walaupun ada af'an, perbuatan. Af'anul ibad, perbuatan hamba. Okey. Yang kedua kita kena faham, bila Allah menetapkan, Allah yang mencipta ta'malun, perbuatan kamu, ada perbuatan yang Allah ciptakan memang akan memberi kesan. Sebab itu ketetapan Allah, dia panggil ketetapan syar'iyah. Contoh, pisau. Potong. Luka. Itu ketetapan Allah tu. Luka tajam kena pada tangan, luka Allah telah tetapkan. Bukan kerana pisau tu letak pisau ni. Pisau ni yang menetapkan luka. Tak. Ketetapan Allah telah menetapkan bahawa pisau itu tajam. Tajam itu melukakan. Itu ketetapan Allah. Jangan buat. Jangan cuba-cuba.
Kalau nak buat juga, buatlah. Gokoklah, Allah angkat darjat ke, Allah alam lah. Tapi secara awamnya memang putih lah. Ambil api, bakar. Jangan, melainkan yang luar daripada adat sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Kul ya naru kuli bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu lain. Tapi masuk kata, itu nak bagi tahu kalau musuh, yang kisah Nabi Ibrahim memang Allah jadikan api kan. Nak bagi tahu musuh kalau dia nak menetapkan buruk, kalau buruk itu pada sisi makhluk, maka habis. Dia nak buat jahat, dia bunuh orang, mati. Sebagai contoh kan. Tapi Allah yang memegang segala perbendaharaan langit dan bumi. Takkan boleh buat apa. Sebagai contoh di Palestin, di Gaza. Kita geram tengok, geram. Memang kita geram lah. Tengok musuh, tala habis-habis. Tapi Allah tetapkan keadaan begitu. Kenapa? Kenapa Allah tak buat supaya di Zionis itu tak boleh tembak dia, tak loot apa ke. Mati ramai. Sebab apa? Allah nak tentukan bahawasanya, bahawa syahid masuk syurga. Allah nak bagi syurga. Itu contoh begitu pula pandangan. Jadi sedang nyembah yang memuliakan Allah SWT. Itu dia panggil kalau dia panggil para anbiya tu macam kisah Nabi Ibrahim itu mukjizat lah. Ataupun kalau orang-orang soleh dia panggil karamah, kemuliaan. Atau ma'unah, pertolongan Allah kan. Itu boleh lah. Cuma nak bagi tahu kita tak ada yang tidak duduk dalam ketetapan Allah. Itu malam ni kita nak tetapkan, nak bincang. Tiada yang tidak ada dalam ketetapan Allah. Semua dalam ketetapan Allah. Itu kena jelas. Bila semua dalam ketetapan Allah, lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah pada setiap ketetapannya. Contoh macam balik pada isteri tadi. Walaupun dia tidak bekerja seperti sebagaimana orang yang mencari harta, tapi tanda-tanda kebesaran Allah, dia tetap boleh dapat harta melalui suaminya, melalui mungkin siapa-siapa yang bagi. Nampak begitu. Walaupun seorang imam itu, seorang ustaz itu, seorang ini, dia tidak bekerja sebagaimana orang lain bekerja. Dia mengajar, dia cukup, dia buat amalan-amalan tu, tapi Allah tetapkan harta bagi dia. Itu ketetapan Allah. Itu Allah yang berikan. Dia bukan kata, dia dah keluar daripada ketetapan. Tidak. Dia tetap dalam ketetapan Allah. Begitu dengan orang yang bekerja pun tetap dalam ketetapan Allah. Takdir dipanggil. Nanti kita akan masuk dalam kudrah iradah, dalam perbahasan ma'ani. Sifat ma'ani nanti kita lagi nampak mas sekalian ya. Perbahasan tu. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita nak biar orang kata apa, lebih tajam kefahaman kita ni. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk lebih faham tentang dia, supaya kita ni tidak berkata-kata. Kita tak nak berfikir-fikir dah. Aku buat ni berubah ke tak berubah. Aku hanya mengubahkan. Kita kadang-kadang contoh macam ni, kalau aku tak buat tak berubah. Sebenarnya buat saja, yang bagi berubah Allah. Benar tu Puan Hasbah Fauzi. Dia bila tidak pertikaikan, itulah sebenarnya konsep acceptance, penerimaan. Kita tukarlah, bukan pertikaikan. Kita belajar untuk menghayati proses perjalanan. Kita jangan kita argue. Dia ni bila kita argue ataupun kita persoal, itu jadi kalut. Walhal proses tu sedang berada dalam aturan. Yang kena buat adalah bagaimana kita nak menghayati proses itu. Kita tengah susah, macam mana nak faham proses ni? Itu minta Allah buat. Jangan aku buat ni berubah tidak. Sekarang aku kena tetapkan. So sebenarnya apa aku kena buat? Aku kena buat ke tak? Kalau aku tak buat sekarang, hidup aku tak berubah. Tak usah fikir benda-benda macam itu. Sebab berubah tak berubah, sebenarnya kesimpulannya bukan atas kita. Habis cerita.
Walaupun ada takdir, takdir mu'allaq, takdir yang berubah. Itu pun kita tak tahu yang mana satu yang akan berubah. Kita tak tahu. Kita minta contoh, kita doa. Memang asbab doa, melalui doa ini Allah tetapkan, Allah takdirkan melalui doa ini ada takdir mu'allaq yang berubah. So kita pun tak tahu apa yang berubah. Jadi lebih baik kita belajar untuk menerima satu acceptance bahawa semuanya sedang berada dalam aturannya, supaya kita lebih fokus untuk menghayati tanda-tanda kebesarannya. Itu lebih tepat. Apa yang terjadi, itu ada proses. Proses itulah yang nak kita yatafakkarun, kita fikir. Untuk kita renung, macam ni kita cerita balik proses-proses. Sebenarnya saya sedang bawa cerita proses yang berlaku. Macam contoh tadi, kan isteri kerja, lepas tu tadi macam mana nak buat perbandingan. Kita tak cerita tentang tuan-tuan apa nak kena ubah. Okay. Apa tuan-tuan nak berubah hidup tuan-tuan, jemaah sekalian, macam apa kita kena buat untuk mengubah hidup kita. Tak payah jemaah sekalian. Kadang-kadang kita pertama boleh mengganggu akidah. Kadang-kadang cerita ubah-ubah ni syok sendiri kadang-kadang. Dalam sekali kita tengok macam tu juga. Tak perlulah kita cerita macam mana nak ubah, macam mana itu, macam mana ni, tak payah. Kita lebih baik kita cerita how to understand. Bagaimana kita nak understand? Bagaimana kita nak menghayati? Bagaimana kita nak yatafakkarun? Yatafakkarun. Ulul albab. Jadi kat situ kita lihat proses. Dia bukan, hati-hati hati-hati. Perbahasan ini kena perhalusi supaya dia tidak jadi Jabariyah. Jabariyah ni Allah belaka. Dah Allah belaka, kita ni tak payah. Dah Allah belaka. Dia bukan begitu. Bukan sampai kita menyerahkan semua Allah belaka. Kita kena letakkan perbincangan antara melakukan dan menentukan. Kedua-dua ini kena berada dalam perbahasan kita. Dia tak nak kita ending, kita ambil macam ambil mudah. Ambil mudah, Allah semua. Dalam malah kita bincang, Allah belaka. Sedangkan Allah suruh fikir. Allah kata yatafakkarun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah suruh fikir. Macam contoh proses perbuatan kita. Allah suruh fikir. Rupanya memang Allah ciptakan perbuatan kita. Allah jadikan diri kita. Allah ciptakan kita. Wallahu khalaqalakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, surah As-Saffat ayat 56. Saya tengok balik. Silap. Ini dalam wahdaniyah tu ada kita bincang. Ini dalil. Ini kuat ni dalil ni. Naam. Wallahu laqakum wa ma ta'malun. Safat ayat 96. Khalaqakum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan wa ma ta'malun, apa yang kamu perbuat. Jadi makna kata kita kena tahu, boleh dengan akal yang Allah jadikan, Allah ciptakan, kita kena boleh mengupasnya jemaah sekalian. Baik. Wallahu a'lam. Surah As-Saffat ayat 96. As-Saffat ayat 96. Itu saja, kita jumpa pada seri yang akan datang. Mohon ampun maaf saya ada kekurangan, terkasar-kata itu kerana bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah. Itu pun nanti kita bincangkan nanti. Dia ada lillah kerana Allah, billah dengan Allah, ma'allah bersama Allah, dengan Allah, untuk Allah, kerana Allah. Itu nanti kita bincang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu pun penting sebab dia kerana Allah satu, untuk Allah satu, dengan Allah, daripada Allah, bersama Allah. Dia perbahasan itu, perbahasan. Kita kena kaitkan dengan sifat 20 kita akan nampak. Wallahu a'lam. Kita
kita sambung pada perbahasan akan datang. Mudah-mudahan perbahasan kita ni melapangkan hati kita, menguatkan lagi keyakinan kita untuk kita teruskan kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. InsyaAllah. Wallahu alam. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Insan fi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.